Assalamualaikum dan salam sejahtera semua sekali. Untuk hari ini kita akan sambung lagi bab 4 kata 5 berkaitan dengan Malayan Union. Untuk kali ini kita pergi pada tajuk 4.1.3. Apakah reaksi terhadap Malayan Union oleh masyarakat tempatan, orang dagang dan sebagainya berkaitan dengan apa yang ingin dibuat iaitu Malayan Union. Okey. Hari ini kita akan lihat dan dapat mempelajari berkaitan dengan perkara-perkara yang berikut. Pertama sekali berkaitan menyenaraikan bantahan orang Melayu, raja-raja Melayu dan sokongan orang dagang kepada Malayan Union. Seterusnya kita juga akan memperolehi mengurai sebab-sebab penentangan orang Melayu dan sokongan orang dagang kepada Malayan Union. Okey. So, kita akan lihat apakah reaksi yang berlaku apabila British ingin memperkenalkan Malayan Union di tanah Melayu. Okey. Kita lihat dahulu reaksi terhadap Malayan Union. Okey. Okey, reaksi ini kalau kita tengok ada dua reaksi yang menyokong dan juga yang menentang Malayan Union. Okey. Yang menyokong Malayan Union adalah orang dagang dan juga radikal Melayu. Siapakah orang dagang? Orang dagang itu adalah mereka-mereka yang datang daripada luar dan bukan orang Melayu. Contohnya seperti orang Cina dan juga orang India. Kerana mereka ini datang ke tanah Melayu dibawa oleh British untuk menjalankan aktiviti-aktiviti seperti melombong dan juga yang berada di estate-estate. Okey. Melayu radikal ini pula adalah kumpulan orang Melayu yang menolak sistem politik bersifat feudal dan mereka ini menyokong pandangan dan juga inspirasi daripada apa yang berlaku di Indonesia. Contohnya seperti KMM, KMM dan sebagainya, Utara, Awas dan sebagainya. Okay. Yang menentang adalah orang Melayu. Okay. Yang biasanya menentang adalah orang Melayu dan juga raja-raja Melayu. Ada beberapa sebab-sebab. Faktor itu adalah sebab-sebab penentangan. Ada berbagai cara penentangan yang dilakukan dan juga ada juga kesan daripada penentangan tersebut. So, kalau kita tengok orang Melayu kebanyakannya adalah menentang Malayan Union. Okay. So, kita lihat dahulu reaksi terhadap Malayan Union daripada mereka yang menyokong Malayan Union ini. Okey. Yang menyokong tadi adalah orang dagang. Okey. Orang dagang berpendapat bahawa dengan Malayan Union ini negara di bawah satu pentadbiran dan akan menjadikan lebih cekap dan juga stabil. Dan orang dagang juga berpendapat pemansuhan dasar PRA 1946 dianggap lebih adil dan menyokong dasar sama rata sekaligus menghapuskan hak perlindungan kepada orang Melayu. Maksudnya orang dagang dan juga orang Melayu mempunyai hak yang sama. Itulah alasan mereka untuk menyokong Malayan Union. Kerana di sini bangsa Melayu dah tak ada. Yang ada adalah bangsa Malayan Union. Seterusnya, mereka mendapat dua kerakyatan, iaitu kerakyatan baru dan kerakyatan sebelum ini. Kerakyatan baru itu merujuk kepada kerakyatan Malayan Union dan kerakyatan sebelum ini merujuk tempat asal mereka. Okay, seterusnya mereka percaya kepada janji British untuk memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Okay, Melayu radikal pula beralasan pertama sekali, contoh yang saya sebut tadi, PKMM, okay, Angkatan Pemuda Insaf API, Angkatan Wanita Sedar, Barisan Tani Malaya, terpengaruh dengan sistem politik barat dan mereka menolak sistem politik yang bersifat feudal dan melihat Indonesia sebagai inspirasi. Okay, juga saya dah sebutkan tadi. Okay, mereka menyokong penubuhan Melayu Raya dan bergabung dengan Indonesia Raya. Okay, ini adalah asas kepada apa yang mereka inginkan. Kebanyakannya berasal daripada Indonesia dan berpendapat kerajaan Republik lebih baik. Okay, maksudnya Republik ini menolak sama sekali berkaitan dengan adanya raja ataupun sultan. Dan mereka berpendapat sistem feudal Melayu wajar dihapuskan dan menganggap British boleh memajukan tanah Melayu. Okay.
Dan pentadbiran agama Islam dalam Malayan Union juga diasingkan kerana ia dapat diselaraskan antara negeri-negeri Melayu. Okey. Kita tengok pula reaksi terhadap Malayan Union daripada galangan mereka yang membangkang Malayan Union ni. Okey. Faktor orang Melayu menentang Malayan Union pertama sekali disebabkan oleh bimbang warisan tanah Melayu yang dibina sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka akan hilang. Ini berlaku di Indonesia, di mana kita lihat kebanyakan kesultanan Melayu yang ada di Indonesia terhapus. Malah mereka mengamalkan sistem republik. Seterusnya, memberi kerakyatan yang longgar, iaitu menggunakan jus soli dan mengancam status quo orang Melayu sebagai pribumi. Status quo ini maksudnya penduduk asal tidak mendapat ataupun hak mereka sebagai penduduk asal, malah mereka sama sahaja dengan penduduk-penduduk ataupun orang dagang yang datang. Okey, orang Melayu bimbang kedudukan agama Islam akan tercabar. Okey, seterusnya mereka juga menentang kerana kuasa raja terhakis. Malah daripada aspek kredibiliti sebagai ketua orang Melayu juga sudah tidak ada. Raja Melayu hanya menjadi ahli majlis raja-raja dan tanpa ada sebarang kuasa, kerana kuasa mereka telah diambil oleh bahagian ataupun mereka hanya berkuasa dalam bidang agama Islam dan juga adat istiadat saja. Berkaitan dengan hal ehwal pentadbiran, mereka tidak ada kuasa sama sekali. Okay, orang Melayu juga membantah kerana tindakan Sir Harold McMichael yang mengugut Raja-Raja Melayu bahawa akan diturunkan tahta jika enggan menerima Malayan Union. Contohnya yang berlaku ke atas Sultan Badishah di Kedah. Okay, di antara Sultan yang tidak diberi masa yang cukup untuk berunding, contohnya yang berlaku terhadap Sultan Perak. Okay. Maksudnya Sultan tidak diberikan masa untuk berfikir sebelum menandatangani Malayan Union ini. Okay, seterusnya ada di antara Sultan yang menandatangani Malayan Union atas dasar setia kawan. Contohnya seperti Sultan Selangor dan juga Sultan Johor. Dan orang Melayu berpendapat bahawa selepas Perang Dunia Kedua tidak sesuai untuk membuat pembaharuan politik. Kerana kita tahu selepas sahaja Perang Dunia Kedua berlaku kekacauan politik, malah berlakunya resis ataupun kita sebut sebagai rusuhan antara kaum yang mana orang Melayu dan juga orang Cina akan bergaduh dan sebagainya. Ketika itu memang tidak sesuai. Malah kita tahu selepas sahaja tamat Perang Dunia Kedua, ketika itu keganasan 14 hari telah berlaku oleh bintang 3 yang keluar daripada hutan-hutan dan menyatakan mereka lah yang telah membebaskan tanah Melayu daripada Jepun. Okay. Ini antara cara-cara penentangan terhadap Malayan Union yang telah dibuat. Okay. Cara penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union pertama sekali mengadakan demonstrasi. Ini berlaku di Kota Baru dan juga mengadakan demonstrasi secara damai, aman semasa Sir Harold McMichael mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu. Maksudnya ketika Sir Harold McMichael sudah nampak bahawa orang Melayu memang tidak bersetuju. Seterusnya, mengaktifkan persatuan-persatuan Melayu. Seperti mana yang kita tahu sebelum ini wujud banyak persatuan-persatuan Melayu dan akhbar-akhbar Melayu. Dari situlah mereka mengaktifkan semula persatuan Melayu ini supaya semua persatuan-persatuan ini menentang Malayan Union. Malah mereka telah menghantar telegraf dan juga surat bantahan ke tanah jajahan London. Okey. Kalau kita tengok juga, orang Melayu telah mengadakan Kongres Melayu. Yang mana Datuk Wan Jaafar telah menyeru orang Melayu bertungkus-lumus berkongres untuk menubuhkan United Malay Organisation pada tahun 1946, iaitu pada 23 Januari 1946. Okey. Jadi daripada kongres inilah akhirnya nanti akan terbentuklah satu kongres yang seterusnya, akhirnya terbentuklah UMNO. Okey, kemudian menubuhkan UMNO.
Kongres Melayu yang diadakan pada 1 sehingga 4 Mac 1946 di Kuala Lumpur yang dihadiri oleh 41 buah persatuan dari seluruh tanah Melayu, dan daripada hasil kongres tersebut maka mereka semua bersetuju untuk menubuhkan UMNO bagi menentang Malayan Union. Maksudnya disinilah bermulanya seluruh orang Melayu bergabung dalam satu organisasi dalam menentang British. Kemudian mereka juga mengadakan rapat-rapat umum, contohnya sekitar bandar-bandar besar untuk membantah. Contohnya seketika ahli-ahli parlimen British datang melawat ke tanah Melayu, iaitu L.B. Gammons dan juga David S. Williams. Ketika mereka datang, mereka buat rapat umum. Dari situ mereka dapat menyuarakan apa yang mereka harapkan supaya Malayan Union ini tidak diteruskan. Seterusnya, bantahan Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu juga telah berkumpul di Kuala Kangsar pada 28 April 1946 dengan menyatakan bantahan terhadap ahli-ahli parlimen British tersebut. Seterusnya, orang Melayu juga tidak menyokong Malayan Union, yang mana pada Kongres kedua pada 30 hingga 31 Mac, bantahan pengisytiharan Malayan Union telah dibuat, yang mana kita tahu Malayan Union diisytiharkan pada 1 April 1946. Ketika ini pelbagai cara penentangan dibuat. Selain daripada bertabung, dan juga mereka juga melalui akhbar-akhbar, akhbar Melayu seperti Pusat Melayu, Majlis dan Warta Negara secara berterusan telah membantah dengan artikel-artikel berkaitan dengan bantahan pengisytiharan Malayan Union ini. Jadi, apakah kesan penentangan terhadap Malayan Union ini? Kalau kita tengok, seluruh tanah Melayu bergabung tenaga untuk menentang Malayan Union. Pertama sekali, tindakan tegas orang Melayu telah mendorong pihak British memulakan rundingan dengan Raja Melayu dan juga UMNO. Kalau kita tengok, disebabkan itu akhirnya Malayan Union ini tidak kekal lama. Hasil rundingan membawa kepada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, yang mana kita tahu Malayan Union tamat pada tahun 1948, hanya bertahan lebih kurang 2 tahun sahaja. Kemudian disambung oleh penubuhan salah satu Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang akhirnya membawa kepada kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957. Malayan Union telah menyatukan orang Melayu untuk mempertahankan status quo mereka. Ini menunjukkan bahawa orang Melayu memang inginkan hak mereka terjaga, terutama sekali adalah kedudukan Raja-Raja Melayu itu sendiri. Kongres Melayu 1946 telah melahirkan UMNO yang menjadi benteng untuk menentang Malayan Union. Di sinilah kalau kita lihat pada tahun 1946, orang Melayu telah bersatu hati menentang penjajah, yang mana saya rasa sehingga sekarang masih tidak akan dapat melawan bagaimana semangat orang Melayu pada tahun 1946. Sebab itulah pada tahun 1946 ini, pada tahun 1980-an, 90-an, ada salah satu parti politik iaitu Semangat 46. Dia adalah daripada semangat orang-orang Melayu yang ada pada tahun 1946. Seterusnya, pihak British bersetuju mengadakan rundingan dengan Raja-Raja Melayu dan UMNO bagi membentuk sistem politik dan pentadbiran yang lebih baik. Maksudnya di sini, orang Inggeris ataupun British telah berjaya ataupun ingin bekerjasama untuk berbincang berkaitan dengan negara yang akan ditentukan oleh Raja-Raja Melayu dan juga UMNO. Okey, itu saja berkaitan dengan reaksi, dan kita lihat di sini jelas bahawa Raja-Raja Melayu dan orang Melayu membantah tindakan memperkenalkan Malayan Union